Sapuri. Baik, terima kasih Samsi untuk perkongsian cerita pagi Selangor, dan sepastinya program itu mempunyai matlamat yang cukup besar untuk memberikan kesedaran dalam kalangan masyarakat, khususnya dalam kalangan wanita di luar sana, kepentingan untuk kita melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala, khususnya untuk kita memahami berkenaan dengan kewujudan kanser yang melibatkan kesihatan kita, melibatkan wanita dan sebagainya. Dan pada ketika ini, selepas ini kita akan bersama dengan Syafiqah, kabarnya akan bersama dengan orang-orang hebat yang akan berbicara berkenaan pergi Mekah menggunakan motosikal. Pasti satu perkongsian yang sangat menarik yang akan dibawakan seketika nanti. Dan kalau Syafiqah pun sudah bersedia, terus saja bersama dengan Syafiqah. Munawar, dia kena cakap macam ni, Munawar. Gi Mekah dengan motor. Dengan motor. Sebab apa? Gi Mekah dengan motor ni dah ada 1.0 dan kini kembali dengan Gi Mekah dengan motor 2.0. Saya kenalkan terlebih dahulu di sebelah saya Tuan Diami Yusof, Ketua Program. Juga bersama dengan kita Wan Baharudin Wan Harun dan juga Tuan Ismail Ibrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam. Gi Mekah dengan motor 2.0. Sedikit latar belakangnya. Bagaimana boleh mendapat inspirasi untuk jelajah kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat pagi Malaysia. Berdasarkan kejayaan kami dulu waktu pergi Mekah dengan motor 1.0 tu, kita hanya pergi ke Mekah dan Madinah. Kita terpanggil untuk nak melengkapkan 3 bumi suci. Ada satu hadis Nabi yang bermaksud kita sebelum kita pergi ke mana-mana, kita kena musafir ke 3 bumi suci. So insya-Allah kali ini kami akan pergi ke Mekah, Madinah dan seterusnya ke Masjidil Aqsa. Kita difahamkan perjalanan ini akan bermula pada 11 bulan 11 nanti. Ya, insya-Allah 11 bulan 11 2023. Jadi bagaimana dengan persiapannya dari segi dokumentasinya? Dari sudut dokumentasinya, biasalah bagi orang overlander. Pertamanya dia kena dapatkan apa tu dia panggil kanet. Kanet ni satu dokumen selain daripada visa perjalanan ke negara-negara yang kita nak tempuh, dan sokongan daripada Wisma Putra daripada Wisma Putra untuk kita nak memudahkan urusan mendapatkan visa. Okey. Jadi sebelum kita nak bercerita lebih lanjut bagaimana perjalanannya ni nanti, kita juga bersama dengan dua lagi. Saya difahamkan yang tengah ini mekaniknya. Yes, mekanik. Ini paling penting sebab kita risau jajah-jajah nanti rosak apa-apa kan. Jadi kena ada. Jadi persiapannya sebelum nak ke jelajah 2.0 ini bagaimana? Persiapan kena ada peralatan untuk membaiki motor. Itu je. Okey, anda katalah kalau macam motor dia dia punya tayar bocor ke, memang bawa tayar spare ke sana ke macam mana? Ya, ada juga. Memang bawa sekali lah tayar ke sana lah. Okey, sebelum nak ke 11 bulan 11 itu, penyelenggaraan motor tu bagaimana dilakukan? Ya, kita motor kira motor baru. Okey. Semua motor baru. Semua motor baru. Okey. bukan motor baru sangatlah, kira motor masih baru lagi lah. Masih baru lagi. Tapi memang second hand dah, memang kita dah pakai dah. Kan. Ya, ada masalah. Basic part tu lah dia yang ada lah, basic part yang kita akan bawa. Basic part lah, macam apa ni, coil ke, tayar, bateri. Jadi untuk jelajah kali ni ada berapa ramai peserta yang akan mengikutinya? InsyaAllah 3 orang lah. 3 orang. Okeylah, dah ada mekaniknya, dah ada ketuanya. Kita berada di hujung sana. Yang ini pula tugasnya sebagai apa? Assalamualaikum, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menjemput kami bertiga pagi ini. Untuk saya lebih kepada ruti perjalanan lah, jadual perjalanan. Jadual perjalanan. InsyaAllah kita akan bermula daripada Karachi menuju ke Iran. Kemudian kita daripada Bandar Abbas ke UAE, kemudian ke Riyadh, Mekah, Madinah, Jordan dan Al-Aqsa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin boleh perincikan lagi perjalanan tu, sebab kita faham dengan ada beberapa konflik yang berlaku, dengan ada yang mungkin menuntut sempadannya. Jadi bagaimana sebenarnya? Okey, setakat hari ini kita berhubung dengan Wisma Putra, pihak yang berwajib dengan kedutaan Malaysia di Pakistan, di Iran, UAE. Mereka mengatakan setakat hari ini masih aman dah. Dan insyaAllah benda ni akan selesai tak lama lagi. Dan kita punya ketua ekspedisi Abang Mat sendiri, dia sentiasa berhubung dengan pihak Wisma Putra lah dalam kita menyelesaikan, insyaAllah misi ini akan selesai
dalam bulan 2 Mak Ya. tak salah saya. Dan perjalanan kita ni lebih kepada kita nak sambil kita ni ada juga kawan-kawan yang menderma membantu untuk kita salurkan kepada badan-badan yang berwajib. Kita difahamkan ada sedikit perubahan yang berlaku ya untuk perjalanan kali ini. Dia perjalanan macam ni. Kalau ikut daripada kebiasaan laluan nak pergi ke Mekah, Madinah dan Aqsa ni, antara laluan yang kita kena lalu melalui Thailand, Myanmar dan India. Tapi oleh kerana buat masa sekarang ni laluan sempadan Myanmar dengan India, sempadan Tamu Moreh masih lagi ditutup. So kami terpaksa kena cari alternatif lain lah. Alternatif lain tu mungkin melalui China ataupun macam you bagi tahu mungkin akan India masuk ke Pakistan. Jadi itu kita decide sebab kita nak pergi bulan 11. Bulan 11 kalau ada perkembangan terakhir sempadan buka antara Myanmar dengan India, itu yang lebih baiklah. Jadi itu ikutkan perancangan asal lah. Ya, perancangan asal. Seandainya masih lagi belum dibuka, jadi adalah plan B-nya. Ya, ada plan B. Apa aktiviti yang disusun sepanjang jelajah ini? Dia macam ni, selain daripada kita pergi merasai cara pengembaraan. Kalau nak kira di zaman Rasulullah dulu, para sahabat, ulama-ulama silam, dia pergi melalui guna unta, kurus lah dan sebagainya. Jadi kami menggunakan motosikal ni sekadar ni apa sangatlah. So kita nak menjiwai macam mana dia orang tu menghayati agama Islam. Jadi kita ni geng-geng semua ni jahil, banyak dosa apa semua. Jadi kita cuba nak apa panggil dia, nak ruh kita tu, jiwa kita cuba nak memurnikan. Dan insya-Allah kalau diizinkan Allah, selepas saja Mekah, Madinah, kita akan sampai ke Jordan untuk nak masuk ke Masjid Al-Aqsa. Tapi buat masa sekarang ni pergolakan di tapi insya-Allah kita berserah pada Allah lah. Macam kalau ada rezeki kami, insya-Allah kami boleh masuk. InsyaAllah. Okey, kita kembali semula ke motor. Ini main karakternya lah. Dia Mekah dengan motor ni. Jadi mungkin boleh kenalkanlah sikit. Okey, motor ni apa bezanya dengan motor? Mungkin mekaniknya lah. Apa penambah yang dilakukan kat motor ni? Sebab ialah jalan di sana dia pelbagai. Ada berpasir, berbatu. Jadi bagaimana? Penambahan motor, tayar mesti kena tukar. Tayar tukar. Tayar tukar. Kesesuaian lah. Tayar kesesuaian. Kesesuaian tayar. Peralatan bok. Okey, dalam ni ada apa ni? Nampak ni. Keperluan asas. Ini keperluan asas. Makanan, dokumentasi, pakaian, kemah, tu semua kita bawa. So, macam tayar tadi bawa macam mana tu? Kita akan letak di sinilah. Tayar memang kita tak bawa, kita akan letak di sini. Satu motor, tapi bukan satu motor dua tayar, memang satu motor dua tayar. Tapi yang kita bawa spare tu bukan dua tayar, kita bawa mungkin satu motor kita kongsilah, maknanya satu atau dua tayar saja yang kita bawa. Okey. Bukan semua motor kita bawa dua tayar, bukan. Lagi dari segi faktor keselamatan, ialah selain daripada kita faham ada beberapa pergolakan yang berlaku, keselamatan diri pula bagaimana persiapannya? Dengan cuaca sekarang ni? Keadaan cuaca ikut pada peredaran musim. Pada tarikh yang kami pilih tu cuaca yang sejuk, tetapi nak kata sejuk sangat bukan salji lah. Adalah satu dua tempat yang bersalji mungkin di Iran dan Pakistan. Sebab itu kami perlukan jaket. Kami bawa jaket daripada sini, jaket yang agak sesuai lah untuk suasana sejuk di sana tu. Dan kalau perlu kita tambah jaket lain, kita tambah jaket lain. Macam pengalaman kami dulu sampai 3 lapis jaket kita kena pakai. 3 lapis tu? Sejuk lah, sejuk. Dia suhu dia sampai negatif lah. Okey. Selain pergi Mekah dengan motor ni, selain tuan bertiga, siapa lagi yang terlibat sama dalam menjayakan jelajah kali ini? Kalau nak kira yang menjayakan ni supporter lah maksudnya. Kalau individu tu macam yang ni motor ni dihadiahkan oleh Datuk Syukur. Datuk Syukur daripada ATMS IR Syukur daripada Penang. Kemudian rakan-rakan dia Datuk Asrizal lah. Asrizal Asrizal. Kemudian Datuk siapa seorang lagi tu? Lupa. Datuk siapa nama? Haji Ahmad Nakib. Haji Ahmad Nakib.
dan selain itu kerajaan negeri lah. Kerajaan negeri, kerajaan Malaysia, Wisma Putra yang tadi yang bagi tahu tadi itu. Kemudian ni yang kelab-kelab yang sokong kami ni, kelab-kelab motor. Ada Singapura pun ada yang sokong kami. Kalau tengok dalam stiker tu ada. Ni stiker ni bukan sebarang stiker. Jadi ini antara kelab-kelab motor yang sama-sama juga menyokong untuk jelajah pergi Mekah dengan motor 2.0 kali ini. Jadi kita boleh lihat ada Singapura Bikers. Pun ada, Greek Route pun ada. Okey, untuk jelajah kali ini 2.0 sehingga bila dan perjalanan baliknya pula bagaimana? Kami jangka kalau dulu 87 hari pergerakan kami. Sekarang ni sebab sampai ke Aqsa mungkin mencecah sampai 120 hari. 120 hari. Perjalanannya mungkin sekitar dalam 20,000 kilometer lah. Jadi pergi Mekah tu dengan motor, balik Mekah tu Dengan flight. Dengan flight. Sebab kita kata pergi saja. Kita kata pergi je. Dia tak kata pergi dengan balik. Pergi je. Pergi dengan Mekah dengan motor, balik dengan flight. Tak cerita lah balik. Jadi motor-motor ni sekali balik dengan flight. Tapi yang penting niat pergi tu dah betul dah tu. Okey dah. Okey, selain daripada tu mungkin boleh ceritakan lagi apa di antara penyebab utama nak ke adanya jelajah ini, Tuan? Dia macam ni lah. Abang Mat waktu pergi dulu tu, mungkin kalau tak cerita pun ramai orang tahu. Dalam perjalanan kita di Malaysia ni agak selesa dengan kehidupan kita, dengan taraf hidup. Tapi bila kita lalu negara-negara, kita bukan nak kata negara orang tu macam mana kan. Tapi kita tengok dengan suasana yang berlaku dengan kedaifan, dengan keperluan dia. Dengan contoh dengan masjid ke, dengan apa, sangat pada kami memang sangat daif lah. So kita rasa senang di sini. Dan ada satu masa kita rasa susah. Ada lagi orang yang lebih suka pada kita. So kadang-kadang kita tengok, Masya Allah, dia orang buat dengan... Tapi hati ibadat dia apa semua tu memang cukup tinggi. Cuma kemampuan dia tu kurang. Ya, itulah. Itulah orang kata bila kata apa hujan batu di negeri sendiri, tapi rupa-rupanya batu tu batu permata. Jadi kita kena nilai batu tu batu apa. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jadi kita ucapkan syabas dan juga tahniah walaupun belum lagi 11 hari bulan 11 tapi persiapannya memang dah cukup rapi. Jadi kita harapkan 90% lah. 90% kita harapkan perjalanan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Tuan Diam Yusof, Ketua Program, bersama juga dengan kita Wan Baharudin dan Wan Harun peserta dan juga Ismail Ibrahim sebagai mekanik untuk jelajah pergi Mekah dengan motor 2.0. Balik lain cerita. Balik lain cerita. Okey, seterusnya jika tadi di cerita Pagi Selangor bercerita mengenai kanser payudara, adakah anda tahu kanser payudara juga boleh melibatkan kaum lelaki? Jadi perinciannya untuk cerita Pagi Kelantan bersama dengan pelapor Nur Alia Ramli. Silakan. Baik, terima kasih studio. Cerita Pagi dari Kelantan hari ini bersiaran dari Unit Kesedaran dan Penyelidikan